Alhamdulillah, syukur kita sudah pun masuk ke tahun baru Masihi tahun 2012. Sepanjang tahun yang lepas, kita dikejutkan dengan beberapa fatwa yang aneh dan luar biasa daripada beberapa orang ulama luar negara. Hari ini saya ingin menyentuh dua fatwa yang pelik kepada kita. Yang pertamanya, seorang ulama Mesir, dia mengeluarkan fatwa. Dia kata umat Islam boleh makan daging jin. Macam mana kita nak makan daging jin? Nampak pun tak. Tapi ulama di Mesir ni dia keluar fatwa boleh makan daging jin. Kemudian fakta yang kedua, fatwa yang kedua, seorang ulama di Morocco, iaitu di Maghribi, dekat dengan Spanyol sana. Ulama ini dia ketua kajian fiqh. Dia keluarkan fatwa mengatakan seseorang suami itu kalau isteri dia dah meninggal dunia, suami itu masih boleh tidur dengan isteri itu. Sebab kata dia tak ada dalil, tak ada nas yang mengatakan kalau isteri dah meninggal tak boleh tidur dengan isteri. Boleh tidur macam mana isteri itu masih sihat lagi walaupun dah jadi mayat. Ini dua fatwa yang agak pelik yang dikeluarkan dalam tahun yang lepas. Yang pertama, boleh makan daging jin. Yang kedua, boleh tidur dengan isteri walaupun isteri dah mati. Tak apalah, kita biarlah mereka dengan fatwa-fatwa tu. Jadi tugas kita di sini ialah untuk menyambung pengajian kitab Ihya Ulumuddin masuk kali yang ke-24. InsyaAllah hari ini dalam kitab terjemahan Ihya ini kita berada pada muka surat 129 daripada 760 muka surat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, seperti biasa kita imbas kembali sebahagian daripada ringkasan kuliah yang lepas. Antara perkara yang kita sentuh, pada dasarnya, pada asasnya, semua ilmu adalah baik. Walaupun ilmu tu ilmu yang jahat, walaupun ilmu tu mengajar mencuri, pada dasarnya ia adalah baik. Sebab apa dikatakan baik? Kerana dia jadikan kita tahu. Asalnya kita tak tahu. Bila kita belajar kita tahu. Dari sudut itu dia dipandang baik. Sungguh pun begitu. Walaupun semua ilmu pada dasarnya baik, tapi ada ilmu-ilmu yang dipandang tercela ataupun dikeji. Macam mana satu-satu ilmu itu boleh dipandang sebagai tercela, sebagai tak baik? Pada dasar dia semua ilmu baik, tapi ada ilmu-ilmu yang dikatakan tak baik. Macam mana boleh jadi tak baik? Ada 3 sebab. Sebab yang pertama, ilmu itu dia bawa melarat, dia bawa mudarat. Contoh dia ilmu sihir. Yang kedua, ilmu itu biasanya dia bawa melarat. Yang pertama tadi dah confirm dah bawa melarat. Yang kedua ni pula biasanya bawa melarat. Yang ni pun ilmu tercela juga. Contoh dia ilmu nujum, ilmu bintang, ilmu pasal nasib. Yang ketiga, ilmu ni dia jadi tercela kerana dia tu tak berfaedah. Kalau kita belajar pun dia tak guna sangat untuk kita. Sebab tu dikatakan tercela. Ada 3 sebab. Kemudian kita sentuh istidraj. Istidraj ini ialah satu perkara yang luar biasa yang Tuhan bagi kita buat. Contoh dia sihir. Tuhan benarkan kita buat, tapi Tuhan benarkan itu dengan kemurkaan dia, dengan marah, dengan dosa sekali dia bagi, dengan siksa pula di akhirat nanti. Yang tu istidraj. Contohnya satu orang ni dia belajar ilmu sihir, dia nak pisahkan suami isteri, nak porak-porandakan rumah tangga orang. Dia guna ilmu sihir dia dan dia berjaya. Dia berjaya tu atas kebenaran Tuhan. Memang Tuhan benarkan. Walaupun dia nak buat jahat, Tuhan benarkan. Tapi Tuhan benarkan tu dengan kemurkaan dia. Yang tu nama dia istidraj. Kita dah tengok dah sebelum itu mukjizat. Mukjizat ni perkara luar biasa yang diberikan kepada para nabi. Kemudian ada karomah. Karomah perkara luar biasa yang diberikan kepada para wali. Kemudian ada ma'unah.
Ma'unah ni perkara luar biasa yang diberikan kepada orang macam kita lah. Pertolongan Tuhan, ma'unah. Kemudian kita ada cerita tentang Nabi Muhammad sendiri pun terkena sihir. Orang ambil dia punya rambut, ambil dia punya gigi sikat, kemudian ada simpul-simpul benang, cucuk dengan jarum, pada benang tu ada 11 simpulan, dia letak dalam telaga. Ini menyebabkan Nabi Muhammad jadi sakit, jadi tak keruan. Sampailah datang Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bagi tahu di mana barang sihir tu diletak. Bila dah dapat barang sihir tu, Nabi Muhammad pun membacakan sebagaimana yang diajar oleh Malaikat Jibril, dua khul. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bila dia baca terus sihir tu pun mati dan Nabi Muhammad pun dia terus sihat macam biasa. Jadi surah-surah yang pendek-pendek ni dia ialah pendinding daripada sihir. Antara bukti dia satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i. Kata Nabi Muhammad, maksudnya bacalah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, 3 khul, iaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 3 kali pada waktu petang dan pagi. Setiap satu tu baca 3 kali. Dia akan melindungi kamu daripada segala macam bahaya. Kita tak payah nak belajar ayat-ayat panglima ke, ayat-ayat pendekar, ayat-ayat mak kilau ke apa ke. Nabi Muhammad bagi yang ni dah cukup. Dia kata waktu pagi baca 3 kali, waktu petang baca 3 kali. Yang tu dah cukup untuk melindungi kita daripada segala macam bahaya. Kalau nak kena juga atas izin Tuhan. Tapi ni dah cukup dah. Nabi Muhammad sendiri pun selepas dia dapat saja 2 khul tu tadi, bacaan-bacaan yang lain pun dia dah tak berapa baca dah, dia tinggal dah.